Sejahtera, izinkan kami untuk membentangkan tugasan kepulangan kami yang bertajuk Cukai Pendapatan Individu di Singapura. Nama saya Kamarul Zamri bin Azlun, metrik nombor 282942, bersama dengan ahli kepulangan kami iaitu Muhammad Deni Irfan bin Kamarul Arif, metrik nombor 282815, Wan Syazatu binti Warazali, metrik nombor 283010, dan juga Muhammad Nasruddin bin Bujang, metrik nombor 265338. Kita akan mengkaji tentang analisis cukai pendapatan individu di Singapura. Yang pertama, definisi cukai. Yang kedua, tujuan cukai. Yang ketiga, klasifikasi cukai. Yang keempat, trend kadar cukai pendapatan. Dan yang kelima, prinsip pencukaian. Kita juga akan mengkaji tentang kesan cukai kepada kerajaan, ekonomi dan masyarakat. Salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjana pendapatan sesebuah negara ialah cukai. Hal ini kerana hasil daripada pengutipan sesebuah cukai akan digunakan bagi pelbagai tujuan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, hasil daripada pengutipan cukai dapat digunakan untuk mentadbir dan menguruskan perbelanjaan negara, di samping untuk membangunkan sesebuah negara yang terbabit. Seperti yang kita sedia maklum, cukai merupakan sebuah kutipan yang dikenakan ke atas pelbagai aspek di dalam negara dan ia merupakan sumber kewangan kepada negara terbabit. Antara contoh cukai yang sedia ada yang sering kita dengar ialah cukai syarikat, cukai pendapatan individu, cukai barang dan perkhidmatan dan banyak lagi. Melalui tugasan ini, perbincangan ke atas cukai pendapatan individu yang dipraktikkan oleh negara Singapura akan dibahaskan. Salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjana pendapatan sesebuah negara ialah cukai. Hal ini kerana hasil daripada pengutipan sesebuah cukai akan digunakan bagi pelbagai tujuan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, hasil daripada pengutipan cukai dapat digunakan untuk mentadbir dan menguruskan perbelanjaan negara, di samping untuk membangunkan sesebuah negara yang terbabit. Seperti yang kita sedia maklum, cukai merupakan sebuah kutipan yang dikenakan ke atas pelbagai aspek di dalam negara dan ia merupakan sumber kewangan kepada negara terbabit. Antara contoh cukai yang sedia ada yang sering kita dengar ialah cukai syarikat, cukai pendapatan individu, cukai barang dan perkhidmatan dan banyak lagi. Melalui tugasan ini, perbincangan ke atas cukai pendapatan individu yang dipraktikkan oleh negara Singapura akan dibahaskan. Singapura merupakan sebuah negara yang dilabel sebagai antara negara yang menjadi pusat kewangan unggul, di samping merupakan sebuah negara yang mempunyai bandaraya global metropolitan yang menjadikan negara ini mempunyai peranan penting di dalam perdagangan dan kewangan di peringkat antarabangsa. Pada awal pengenalan cukai di Singapura, sebuah jabatan telah ditubuhkan pada tahun 1947 untuk mentadbir Ordinan Cukai Pendapatan pada tahun tersebut, iaitu Jabatan Cukai Pendapatan. Namun begitu, taksiran cukai hanya bermula pada tahun berikutnya, iaitu pada November 1948. Menurut laman web rasmi jabatan yang mengelola sistem cukai di Singapura, pada tahun taksiran pertama, kira-kira 40,000 penyata cukai individu dan 1,000 penyata korporat telah diterima. Jumlah cukai yang dikutip untuk tempoh 1 Januari 1948 hingga 31 Disember 1949 ialah 33.2 juta. Selepas menjadi kerajaan sendiri pada tahun 1959, Singapura telah menubuhkan Jabatan Hasil Dalam Negeri pada tahun berikutnya. Dengan penubuhan tersebut, beberapa agensi yang berasingan disatukan. Singapura mencapai kemerdekaan pada 9 Ogos 1965. Pada ketika itu, perubahan besar yang berkuat kuasa pada 1 Januari 1970 dilakukan ke atas Akta Cukai Pendapatan, dan hal ini juga menyebabkan bilangan akta yang berada di bawah bidang kuasa jabatan hasil telah meningkat. Sejak daripada tahun tersebut, sumber yang besar telah difokuskan kepada latihan kaki tangan. Pada 1972, teknologi pada ketika itu telah merubah sistem percukaian di negara tersebut dan mengakibatkan pengurangan pengendalian fail, bil dan kutipan cukai juga secara berkomputer. Sekarang, mari kita menganalisis cukai pendapatan individu di Singapura. Definisi cukai. Cukai adalah bayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah berdasarkan asas-asas seperti pendapatan, penggunaan, perbelanjaan, kekayaan dan urus niaga kepada individu, syarikat dan entiti lain. Tujuan cukai adalah untuk mendapatkan sumber pendapatan yang digunakan untuk menyediakan barang dan perkhidmatan atau untuk mendukung program pemerintah. Cukai berbeza dari denda dan harga kerana bersifat wajib dan tidak bersifat sukarela.
Secara ekonomi, cukai adalah perpindahan sumber ekonomi dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan kriteria tertentu seperti penggunaan dan pemilikan pendapatan kekayaan. Menurut Charles E. McLeod, dalam Britannica, percukaian adalah pungutan wajib yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau entitas. Cukai diterapkan di hampir setiap negara, terutama untuk meningkatkan pendapatan pemerintah meskipun juga memiliki tujuan lain. Pengumpulan dan administrasi cukai dilakukan oleh agensi pemerintah untuk mendukung belanja negara dan pelbagai keperluan publik. Jika seseorang yang seharusnya membayar cukai tidak mematuhinya, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Cukai dapat dibahagi menjadi dua kategori utama, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung meliputi cukai pendapatan, cukai tanah dan duty stamp. Sementara cukai tidak langsung mencakupi duty import ekspor dan cukai penjualan. Cukai pendapatan seringkali dikenakan pada pendapatan individu dan seringkali memiliki tarif yang berbeza berdasarkan jumlah pendapatan tahunan. Cukai tanah dikenakan pada pemilik properti berdasarkan nilai properti yang mereka miliki. Duty stamp adalah cukai yang dikenakan pada transaksi tertentu seperti dokumen hukum atau perjanjian bisnes. Cukai tidak langsung seperti duty import atau ekspor dan cukai penjualan biasanya dikenakan pada barang dan jasa. Duty import ekspor dikenakan pada barang yang masuk atau keluar dari pintu sesuatu negara. Sementara cukai penjualan dikenakan pada penjualan barang dan jasa kepada customer akhir. Berbagai negara memiliki sistem cukai yang berbeza untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi keperluan nasional. Beberapa negara tetapkan tarif cukai tetap pada pendapatan tahunan perseorangan, sedangkan yang lain menggunakan skala cukai berdasarkan jumlah pendapatan tahunan individu. Sistem cukai ini seringkali bersifat progresif di mana tarif cukai lebih tinggi untuk individu dengan pendapatan yang lebih tinggi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Danish Irfan bin Kamaru Arif, nombor metrik 282815. Saya akan membentangkan analisis cukai pendapatan individu di Singapura. Tujuan cukai secara ringkasnya, cukai adalah instrumen penting dalam pentadbiran negara yang memiliki beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah yang digunakan untuk membangun sekolah, infrastruktur dan kemudahan awam. Selain itu, cukai juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan menstabilkan ekonomi negara. Pemerintah dapat menggunakan cukai untuk mengendalikan inflasi, mengurangi atau meningkatkan pengeluaran dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam perekonomian. Cukai di Singapura mempunyai pelbagai tujuan yang mempengaruhi kerajaan, ekonomi dan masyarakat. Berikut adalah tujuan-tujuan utama cukai di Singapura. Tujuan cukai ke atas kerajaan. 1. Mengumpul pendapatan. Tujuan utama cukai adalah untuk mengumpul pendapatan bagi kerajaan. Pendapatan cukai digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam termasuk perkhidmatan kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan perkhidmatan awam lain yang disediakan kepada masyarakat. Okey, nombor 2, kestabilan fiskal. Cukai membantu kerajaan mencapai kestabilan fiskal dengan menjadikan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mengekalkan pembelanjaan awam dan menjaga kestabilan ekonomi negara dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengawalan inflasi. Kerajaan menggunakan cukai sebagai alat untuk mengawal inflasi. Dengan menaikkan atau menurunkan kadar cukai, ia boleh mempengaruhi jumlah wang yang beredar dalam ekonomi dan dengan itu mengawal inflasi. Tujuan cukai ke atas ekonomi. Yang 1. Menarik pelaburan asing. Singapura mengekalkan kadar cukai perusahaan yang rendah dan menawarkan insentif cukai untuk menarik pelaburan asing. Ini membantu menjadikan Singapura sebagai destinasi yang menarik untuk perniagaan global dan pertumbuhan sektor korporat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Cukai pendapatan yang rendah bagi individu dan perusahaan memberikan insentif kepada penduduk Singapura dan perniagaan untuk menyimpan, melabur dan berkembang. Ini menyokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Pendapatan daripada cukai digunakan untuk membiayai pembinaan dan penyeraan infrastruktur penting seperti pelaburan, lapangan terbang dan jaringan jalan raya yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Tujuan cukai ke atas masyarakat. 1. Agihan kekayaan. Sistem cukai progresif membantu mengurangkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dengan mengekalkan keadilan sosial. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi memberikan sumbangan cukai yang lebih besar kepada kerajaan. Yang kedua, perkhidmatan awam dan program sosial.
Pendapatan dari cukai digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan, perumahan dan keselamatan sosial kepada penduduk Singapura. Ini membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Yang ketiga, insentif pendidikan dan kesihatan. Kerajaan Singapura memberi insentif cukai khusus dalam bidang pendidikan dan kesihatan seperti potongan cukai untuk pendidikan anak-anak yang membantu merangsang pelaburan dalam aspek-aspek penting. Secara keseluruhannya, cukai di Singapura adalah satu elemen utama dalam dasar fiskal negara dan memainkan peranan penting dalam membiayai perbelanjaan awam, menyokong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keadilan sosial. Cukai rendah dan ketulusan dalam pentadbiran cukai adalah ciri-ciri utama dalam sistem cukai Singapura yang berjaya. Klasifikasi cukai. Singapura mengenakan beberapa jenis cukai untuk mengukur pendapatan dan mencapai matlamat ekonomi dan sosialnya. Jenis-jenis cukai di Singapura termasuk: 1. Cukai pendapatan peribadi. Singapura mengenakan cukai pendapatan peribadi ke atas pendapatan individu. Cukai pendapatan ini digunakan untuk mengukur pendapatan daripada penduduk Singapura. Singapura telah melaksanakan sistem cukai progresif yang bermaksud individu dengan pendapatan yang lebih tinggi dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. 2. Cukai perusahaan. Singapura mengenakan cukai perusahaan atau cukai keuntungan ke atas syarikat-syarikat yang beroperasi di negara ini. Walau bagaimanapun, kadar cukai perusahaan di Singapura adalah relatif rendah dan terkenal dengan insentif cukai yang menarik untuk menarik pelaburan asing dan memajukan perniagaan tempatan. Jadi cukai penjualan dan perkhidmatan. Singapura mengenakan cukai penjualan dan perkhidmatan yang dikenali sebagai Goods and Service Tax (GST). Pada masa pengetikan ini, kadar GST adalah 7%, tetapi perubahan dalam kadar GST boleh berlaku mengikut keperluan fiskal kerajaan. Cukai ini dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang tidak dikecualikan. 4. Cukai import dan ekspor. Singapura mengenakan cukai import dan ekspor ke atas barangan yang masuk dan keluar dari negara. Kadar cukai ini boleh berubah berdasarkan perjanjian perdagangan antarabangsa dan perubahan dalam dasar ekonomi Singapura. Yang kelima, cukai harta tanah. Cukai harta tanah atau property tax dikenakan ke atas pemilik hartanah seperti rumah dan pejabat. Cukai hartanah dikira berdasarkan nilai hartanah dan digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam. Cukai lain-lain. Selain daripada jenis-jenis cukai utama yang disebutkan di atas, Singapura juga boleh mengenakan cukai lain seperti cukai rokok, alkohol, perjudian dan sebagainya. Cukai ini boleh digunakan untuk mengawal penggunaan dan memastikan sumbangan yang cukup kepada pendapatan negara. 7. Cukai pelaburan dan royalti. Singapura boleh mengenakan cukai ke atas pendapatan daripada pelaburan asing, royalti terutamanya untuk pelaburan asing dan perjanjian percukaian ganda. Pentadbiran cukai di Singapura terkenal dengan kecekapan dan ketulusan, dan penduduk serta perniagaan boleh mengakses maklumat cukai mereka secara dalam talian melalui IRAS. Singapura mempunyai pendekatan cukai yang progresif untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan negara itu destinasi perniagaan yang menarik. Sekian, saya pas kawan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Nur Syazata binti Mazali bernombor matrik 283010 akan menyambung pembentangan. Bagi kedua-dua kes, cukai merupakan sumber utama pendapatan kerajaan di Singapura. Digunakan untuk membiayai perbelanjaan awam dan juga projek kerajaan untuk manfaat rakyat. Sistem cukai yang berkesan dan adil sangat penting untuk memastikan pendapatan kerajaan mencukupi dan menyokong perkhidmatan awam dan juga pembangunan ekonomi. Kadar cukai pendapatan di Singapura bergantung pada status pemastautin cukai individu. Berikut merupakan perkara-perkara penting mengenai status pemastautin cukai individu di Singapura. Pertama ialah tax resident. Seseorang individu akan dianggap sebagai pemastautin cukai untuk tahun taksiran tertentu jika mereka memenuhi salah satu syarat daripada dua ini. Mereka merupakan warga negara Singapura, mereka adalah pemastautin tetap Singapura, kecuali untuk ketidakhadiran sementara. Mereka yang meninggalkan Singapura untuk bekerja atau belajar sementara masih dianggap sebagai pemastautin cukai. Kedua,
Non-tax resident. Individu yang bukan pemastautin Singapura tidak akan dikenakan cukai pendapatan di Singapura. Mereka hanya akan dikenakan cukai jika memperolehi pendapatan dari Singapura yang dikenakan cukai, seperti pendapatan yang berasal daripada Singapura yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau perniagaan. Untuk kriteria tempoh kehadiran, menentukan status pemastautin cukai, jumlah hari di mana individu itu tinggal di Singapura pada tahun sebelum tahun taksiran merupakan perkara yang penting. Jika seseorang individu yang bukan warga negara tinggal atau bekerja di Singapura selama 183 hari atau lebih, mereka akan dianggap sebagai pemastautin cukai. Terdapat 3 utama untuk mengkelaskan cukai, iaitu mengenai kaedah pembayaran cukai, asas cukai yang berbeza. Bagi kaedah pembayaran cukai boleh dibahagikan kepada 2 bentuk, iaitu cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Mari kita teruskan dengan menerangkan kedua-dua bentuk ini secara terperinci. Untuk cukai langsung adalah jenis cukai yang dikenakan terus ke atas individu atau entiti perniagaan. Beban cukai tidak boleh dialihkan kepada orang atau entiti lain. Ini bermaksud individu atau entiti yang membayar cukai langsung adalah pihak yang menanggung beban cukai tersebut. Contoh ialah cukai pendapatan individu dan juga cukai keuntungan perniagaan. Dalam kedua kes ini, individu atau perniagaan membayar cukai berdasarkan pendapatan yang mereka perolehi. Bagi cukai tidak langsung pula merupakan jenis cukai yang dikenakan ke atas barangan dan juga perkhidmatan. Cukai ini dialihkan kepada pengguna akhir. Pada dasarnya, penjual menambah jumlah cukai ke dalam harga barangan atau perkhidmatan dan pembeli yang membayar harga itu akhirnya menanggung beban cukai tersebut. Contoh ialah cukai jualan dan cukai barang dan juga perkhidmatan GST yang dikenakan di beberapa negara. Adalah penting untuk memahami status pemastautin cukai individu kerana mempengaruhi kadar cukai pendapatan yang dikenakan. Pemastautin cukai mungkin memenuhi syarat untuk pelbagai pelepasan cukai dan ganjaran cukai yang tidak tersedia kepada bukan pemastautin. Selain itu, pemastautin juga dikenakan cukai pendapatan ke atas pendapatan mereka di Singapura dan juga pendapatan yang diperolehi dari luar negara, termasuk kepada peraturan pemastautin Singapura. Okey, untuk asas cukai merujuk kepada cara pengenaan cukai untuk menentukan jumlah atau nilai yang dikenakan cukai. Ia boleh dibahagikan kepada 5 kategori utama, iaitu pendapatan, perbelanjaan, penggunaan dan juga kekayaan serta urus niaga. Dalam konteks cukai pendapatan individu di Singapura, asas cukai adalah pendapatan. Individu yang dikenakan cukai hanya atas pendapatan yang diperolehi di Singapura, kecuali beberapa pengecualian. Cukai pendapatan individu ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan yang diperolehi dalam tempoh 1 tahun. Pendapatan ini mencerminkan keseluruhan nilai penggunaan barangan dan juga tabungan dalam tempoh tersebut. Ia digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan keupayaan individu untuk membayar cukai. Untuk cukai pendapatan individu di Singapura, asas cukai merupakan pendapatan. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian dalam hal ini. Pertama ialah pendapatan dalam negara. Individu di Singapura dikenakan cukai hanya atas pendapatan yang diperolehi di Singapura. Pendapatan ini termasuklah pendapatan dari pekerjaan, perniagaan, sewaan, dividen, faedah dari simpanan dan juga lain-lain. Pendapatan dari sumber di luar Singapura biasanya tidak dikenakan cukai kecuali dalam beberapa kes pengecualian. Yang kedua ialah pengecualian pendapatan luar negara. Singapura mempunyai polisi cukai yang liberal di mana pendapatan yang diperolehi dari luar negara biasanya tidak dikenakan cukai di Singapura, kecuali jika terdapat pengecualian. Ini menjadikan Singapura satu daripada destinasi yang popular untuk ekspatriat yang bekerja di sini. Yang ketiga ialah prinsip keseluruhan pendapatan. Cukai pendapatan biasanya dikira berdasarkan prinsip keseluruhan pendapatan individu dalam tempoh 1 tahun. Ini termasuk pendapatan daripada pelbagai sumber yang diterima oleh individu sepanjang tahun cukai. Yang seterusnya ialah keupayaan membayar cukai. Pendapatan sering digunakan sebagai petunjuk yang baik untuk menentukan keupayaan seseorang untuk membayar cukai. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi akan dikenakan cukai pada kadar yang lebih tinggi, manakala individu dengan pendapatan yang lebih rendah mungkin dikenakan cukai pada kadar yang lebih rendah atau mungkin terkecuali sepenuhnya. Asas cukai pendapatan adalah satu daripada banyak asas cukai yang digunakan di seluruh dunia, memberikan asas yang adil untuk mengenakan cukai ke atas individu berdasarkan pendapatan mereka. Sistem cukai yang berkesan dan adil dapat membantu dan juga menyokong perbelanjaan awam dan pembangunan ekonomi negara.
Okey, seterusnya mengenai struktur kadar cukai. Kadar cukai pendapatan di Singapura merupakan sangat progresif yang bermaksud individu dengan pendapatan yang lebih tinggi dikenakan cukai pada kadar yang lebih tinggi. Namun, perlu diingat bahawa kadar cukai pendapatan boleh berubah dari tahun ke tahun berdasarkan dasar fiskal kerajaan itu sendiri. Berikut merupakan kadar cukai pendapatan peribadi di Singapura. 0% untuk pendapatan sehingga GSD 20,000. Pendapatan sehingga GSD 20,000 dikenakan kadar cukai pada pendapatan kosong, bermaksud individu yang perolehi pendapatan pada Julai ini tak perlu membayar cukai pendapatan. 2% untuk pendapatan antara GSD 20,001 hingga GSD 30,000. Pendapatan pada Julai ini dikenakan kadar cukai pendapatan sebanyak 2%. Okey, 7% untuk pendapatan antara GSD 30,001 sehingga GSD 40,000. Pendapatan dalam Julai ini dikenakan kadar cukai pendapatan sebanyak 7%. Seterusnya, 11.5% untuk pendapatan antara GSD 40,001 sehingga GSD 80,000. Pendapatan pada Julai ini dikenakan kadar cukai pendapatan sebanyak 11.5%. Seterusnya, 15% untuk pendapatan di atas GSD 80,000. Pendapatan melebihi GSD 80,000 dikenakan kadar cukai pendapatan sebanyak 15%. Perlu diingat bahawa ini merupakan kadar cukai pendapatan yang berlaku pada tahun 2023 dan kadar cukai ini boleh berubah dalam tahun sebelum, seterusnya dan seterusnya berdasarkan kepada dasar fiskal yang diumumkan oleh kerajaan Singapura itu sendiri. Singapura merupakan negara yang terkenal dengan pendekatan cukai yang relatifnya rendah yang telah menjadi salah satu faktor menarik pelabur dan juga pekerja asing datang ke sana. Selain itu, terdapat juga insentif cukai tambahan dalam pelbagai bentuk untuk membantu dan mendorong pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi di Singapura. Untuk analisis cukai pendapatan individu di Singapura, kadar cukai. Perubahan kadar cukai di Singapura dari tahun pengenalan cukai sehingga sekarang dan kita dapat lihat dalam penjelasan yang berikut. Pada permulaan awal, di Singapura, cukai pendapatan mula diperkenalkan pada tahun 1947 di bawah pemerintahan kolonial Inggeris dan pada tahun berikutnya atau cukai pendapatan telah dikenakan undang-undang. Undang-undang ini dan diperkenalkan berdasarkan model Ordinan Cukai Pendapatan Wilayah Kolonial 1922 yang telah dirangka untuk jajahan Inggeris pada tahun itu. Pada tahun 1960-an, apabila Singapura mencapai kemerdekaan mereka, pada tahun 1965 negara tersebut mempromosikan tentang kebijak perindustrian yang pesat dan Singapura juga telah membangunkan pangkalan industri yang berasaskan ekspor untuk merangsang pertumbuhan negara di samping membuka peluang pekerjaan. Dalam tahun 1960-an, ini juga inisiatif buruh didorong oleh inisiatif cukai, undang-undang digalakkan, perkembangan ekonomi diperkenalkan pada tahun 1967. Pada tahun 1970-an, pada tahun tersebut, pertumbuhan perkhidmatan di Singapura menjadi agenda utama kerajaan negara tersebut. Sistem cukai di Singapura pada ketika ini memainkan peranannya di dalam sektor kewangan, namun pengecualian dalam bunga bon dolar Asia dari tahun 1973. Pada ketika itu, kapalan dipromosikan secara aktif, namun hasil daripada operasi dan penyewaan kapal di Singapura mendapat pengecualian daripada dikenakan cukai. Dasar cukai pada tahun 1970-an juga dipengaruhi oleh keperluan sosial. Sumbangan kepada kumpulan ruang simpanan pusat ditolak cukai dan langkah pelepasan cukai diperkenalkan. Pada 1980-an, Singapura mulai menjadi lebih maju dan telah menjadi sebuah tempat yang semakin mahal untuk perniagaan pada tahun 1980-an. Pada waktu ini, berbagai langkah diadakan untuk memperbaiki ekonomi agar negara terbabit menjadi lebih kompetitif. Pada akhir tahun 1980-an, menandakan perubahan yang ketara ke arah menurunkan cukai korporat dan individu. Pada tahun 1987, kadar cukai korporat diturunkan daripada 40% hingga 7%. Pada tahun 1990-an, pada tempoh ini Singapura telah menyaksikan sebuah perubahan besar di dalam cukai di mana terdapat geseran ke arah cukai langsung yang lebih rendah dan fokusnya adalah ke arah cukai yang tidak langsung. Kecenderungan ini telah mengakibatkan pengenalan pada cukai barang dan perkhidmatan GST pada tahun 1994. Cukai ini dikenakan ke atas semua barangan dan perkhidmatan yang dibekalkan di Singapura kecuali perkhidmatan kewangan dan hartanah kediaman. Pada tahun 2000, pada tempoh ini, sistem percukaian di Singapura
berada dalam inovasi untuk menjadi fasa keusahawanan dan beberapa langkah telah dilakukan untuk menarik pelabuhan daripada negara asing. Tempoh ini juga menyaksikan pengenalan pelepasan kumpulan dan sistem cukai korporat dalam satu peringkat. Pada tahun 2010, seiring dengan perkembangan teknologi semasa, negara Singapura telah melancarkan laman web e-stamping untuk sesiapa sahaja mengecat dokumen mereka dan membayar duty stamp dalam talian. Jabatan Hasil Dalam Negeri IRAS menyertai Biro Forum OECD mengenai pentadbiran cukai, membolehkan kami bersama-sama mengundi kerja FTA dan menyumbang kepimpinan pemikiran dalam hal pentadbiran cukai. Pada tahun 2020 dan seterusnya, rejim GST ke atas perkhidmatan yang diimport melalui cas terbalik dan pendaftaran bentol luar negara dilaksanakan. Pada tahun ini juga, Jabatan Hasil Dalam Negeri mentadbir dan mengeluarkan skim sokongan pekerjaan rebate levy pekerja asing, geran tunai kerajaan dan untuk pelepasan sibuk untuk menyokong perniagaan yang terjejas oleh pandemik COVID-19. QR Pay Now juga dipergunakan di portal MyTech untuk memberi kemudahan yang lebih kepada pembayar cukai dalam membayar cukai mereka. Untuk prinsip percukaian di Singapura, cukai pendapatan di Singapura telah direka untuk mencapai prinsip equity dan keberkesanan dalam pentadbiran cukai. Ini adalah beberapa cara di mana sistem cukai pendapatan di Singapura mencapai prinsip-prinsip ini. Yang pertama, prinsip equity terbagi kepada dua, iaitu cukai progresif dan potongan cukai. Untuk cukai progresif, Singapura menggunakan sistem cukai pendapatan yang progresif. Ini bermaksud individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Yang mencapai prinsip equity kerana individu yang lebih mampu secara kewangan memberikan sumbangan cukai yang lebih besar kepada kerajaan. Ini membantu mengurangkan jurang pendapatan dan meningkatkan keadilan dalam sistem cukai. Untuk potongan cukai, Singapura menawarkan pelbagai potongan cukai yang membantu golongan berpendapatan rendah. Contohnya, terdapat golongan potongan cukai khusus untuk individu yang telah mempunyai tanggungan keluarga yang membantu mereka membayar cukai yang lebih rendah dan merangsang keadilan sosial. Untuk yang kedua, prinsip keberkesanan mempunyai dua, iaitu rendah dan mudah dan ketulusan. Singapura terkenal dengan kadar cukai pendapatan yang rendah, terutamanya apabila dibandingkan dengan banyak negara maju. Ini membantu menarik pelabur dan pekerja asing pada gilirannya memberi dorongan pada pertumbuhan ekonomi. Untuk ketulusan, pentadbiran cukai di Singapura adalah sangat ketulusan dan cekap. Sistem cukai secara amnya mudah difahami dan oleh pembayar cukai, dan mereka mengakses maklumat cukai mereka secara dalam talian melalui lembaga dalam hasil negeri Singapura, IRAS. Untuk sambungan prinsip percukaian di Singapura, rangsangan perniagaan kadar cukai perusahaan yang rendah juga mencipta persekatan perniagaan yang berdaya saing dan menarik pelabuhan asing. Ini membantu meningkatkan keberkesanan ekonomi negara. Ketiga, inovasi dalam insentif cukai. Singapura mengamalkan pendekatan inovatif dalam menyediakan insentif cukai. Ini termasuk insentif cukai untuk menarik sektor-sektor tertentu seperti perkhidmatan penyelidikan dan pembangunan, perniagaan antarabangsa dan teknologi maklumat. Insentif-insentif ini membantu mencapai matlamat keberkesanan ekonomi yang lebih besar. Sistem cukai pendapatan di Singapura dan adalah hasil daripada kombinasi prinsip-prinsip equity dan keberkesanan dengan penekanan pada keadilan dalam pengenalan cukai dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini telah membantu Singapura menjadikan dirinya sebagai salah satu destinasi perniagaan dan pelaburan yang paling menarik di dunia dan ekonomi yang kukuh dan sosial yang stabil. Kesan cukai. Cukai mempunyai kesan yang signifikan terhadap kerajaan, ekonomi dan masyarakat di Singapura. Berikut adalah kesan-kesan utama di cukai di negara ini. Kesan ke atas kerajaan, pendapatan kewangan. Cukai adalah sumber pendapatan utama bagi kerajaan Singapura. Pendapatan daripada cukai membantu pembiayaan perbelanjaan awam, termasuk pembangunan infrastruktur, perkhidmatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan pelbagai program sosial. Kestabilan fizikal. Cukai membantu kerajaan mencapai kestabilan fizikal. Dengan pendapatan cukai yang stabil, kerajaan dapat menjaga perbelanjaan awam dan menghadapi situasi ekonomi yang mencabar. Itu yang ketiga, pengawal inflasi. Melalui pengawal perbelanjaan dan pendapatan, kerajaan menggunakan cukai sebagai alat untuk mengawal inflasi dan mengekalkan kestabilan harga dalam ekonomi. Untuk kesan ke atas ekonomi. Yang pertama, kedaya tarikan pelabur asing. Kadar cukai pengusahaan yang rendah dan insentif cukai yang menarik menjadikan Singapura sebagai destinasi yang menarik untuk pelabur asing. Ini menyokong pertumbuhan sektor korporat dan mencipta pekerjaan.
Yang kedua, kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Cukai pendapatan yang rendah memberikan insentif pada penduduk Singapura untuk menyimpan dan melabur, yang pada gilirannya menyokong pertumbuhan jangka panjang ekonomi. Yang ketiga, pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur. Pendapatan daripada cukai, pembiayaan pembinaan dan penyelenggaraan infrastruktur kritikal seperti pelabuhan, lapangan terbang, jaringan jalan raya dan perkhidmatan awam yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Kesannya ke atas rakyat ataupun masyarakat. Yang pertama, agihan kekayaan. Sistem cukai progresif membantu mengurangkan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dengan mengekalkan keadilan sosial. Individu dengan pendapatan yang lebih tinggi memberikan sumbangan cukai yang lebih besar kepada kerajaan. Yang kedua, perkhidmatan awam dan program sosial. Pendapatan dari cukai digunakan untuk menyediakan perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan, perumahan dan keselamatan sosial kepada penduduk Singapura. Yang ketiga, insentif pelabuhan pendidikan dan kesihatan. Kerajaan Singapura memberi insentif cukai khusus dalam bidang pendidikan dan kesihatan seperti potongan cukai untuk pendidikan kanak-kanak yang membantu meringankan beban kewangan keluarga. Secara keseluruhannya, cukai di Singapura memainkan peranan penting dalam membiayai pembelanjaan awam, menyokong pertumbuhan ekonomi dan memastikan keadilan sosial. Kehandalan pentadbiran cukai dan ketulusan dalam sistem cukai adalah faktor penting dalam mencapai kesan-kesan dengan berkesan. Untuk kesimpulan, cukai adalah alat kewangan yang sangat penting bagi setiap negara. Ia memberikan dorongan kepada pembangunan dan merangkumi aspek sosial dan ekonomi. Pengurusan dan pemerintahan negara boleh berjalan lebih lancar dan berstruktur dengan kewujudan dana. Kerajaan Singapura telah berjaya menguruskan negara melalui pelaksanaan sistem cukai yang cekap dan menyeluruh. Pengurutan cukai pendapatan individu merupakan salah satu penyumbang utama terhadap hasil kewangan negara. Hasil pengurutan ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh pihak kerajaan untuk menyediakan belanjawan tahunan pembangunan negara yang dinikmati oleh keseluruhan penduduk negara ini. Sekian, terima kasih.